Okay guys, I so happy to be at Zaf punya channel. Okay, Zaf Malam Puaka. Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Aku harap semua geng puaka berada dalam keadaan sihat sentiasa dan juga ceria di samping keluarga sambil mendengar Zaf merepek dekat Zaf channel ni. Jadi pada malam ni puaka special. Dalam puaka special aku akan membawakan seseorang untuk aku menyoal dia, untuk aku korek-korek sedikit kisah pengalaman seram dia. Dan seperti dekat intro tadi, itulah salah seorang YouTuber daripada channel What's the Item. Aku tinggalkan link dekat bawah. Kalau korang nak support dia, korang boleh pergi subscribe ke dia punya channel dan korang boleh dengar sendiri. Dia banyak merungkai masalah-masalah dunia, isu-isu semasa apa semua ni. Pasal isu harga ayam naik ke apa semua, dia banyak membincangkan topik-topik yang bernas yang boleh membuka minda korang. Tak seperti aku. Aku ni bebel je lebih kan, merepek dia angkat ram apa semua, tetapi aku menceriakan hidup korang. Lama macam tu kan. Jadi pada malam ni kisah seram pejabat. Tak nak cerita banyak. Berapa ramai antara geng puaka yang ada pengalaman sewaktu bekerja diganggu oleh Pontianak, ataupun kau tengah bekerja tiba-tiba Pontianak apa tolong kau photostat lah apa semua kan. Berapa ramai antara korang semua yang tak berani nak kerja malam, tetapi bos korang minta korang untuk kerja malam dan tak pasal-pasal korang terkena gangguan. Contohnya seperti tiba-tiba ada perempuan menangis, tiba-tiba korang tengah kerja seorang-seorang kat office tu, korang dengar komputer sana seolah-olah macam ada orang buat kerja. Bila korang tengok, tak ada lah, pom demam 2 hari kan, dah pisang macam tu kan. Jadi pada malam ni kalau korang nak, geng puaka tinggalkan komen kat bawah. Apa pengalaman korang sepanjang korang bekerja dekat pejabat korang? Ada tak pejabat korang tu berhantu ke ataupun terkena gangguan ke? Sebab Zaf percaya mesti ada punya. Kau kerjalah kat mana-mana pun mesti ada punya kisah seram yang kau akan dengar dekat senior korang ataupun korang sendiri pernah alami kisah seram tu. Jom aku bawakan korang, kita sama-sama dengarkan kisah seram pejabat daripada saudara Mox kita guys. Tak nak lagi masa, kita teruskan dalam malam puaka guys. Thank you so much for inviting me. And then okay, my first story, I'm Mox by the way. Okay, used to be in What's the Item. Used to be. Okay, so the first story yang benda-benda yang mengarut jadi ni is that when I was working dekat this one building called Menara Star. Menara Star ni it's a very nice place, apa semua tu, setup dia pun cantik, it's a very proper business punya ni. Tapi ada juga benda-benda entity yang macam tak manis ni datang kan. So okay, my first experience is that I duduk dekat tingkat 6 and then after that I was working late because I was the OC. So OC kerja kita is to bagi assignment to other videographers for the next day. So I kena turun daripada level 6, kena turun level 5, satu level je. So me and my colleague we decided to jalan ikut tangga. Tak nak naik lift lah sebab turun kan taklah penat sangat. So bila dah turun tu kan, tangga kan kita masuk, tangga kan dia ada macam 2 intersection dia. Satu turun dan dia macam ni kan. So bila kita dah turun sampai yang dekat corner kita nak turun dari satu tu, me and my colleague kita jalan sebelah-sebelah. Bila kita dah corner dekat nak turun tu, ada something lalu dekat tengah kita orang. Dia macam satu invisible, macam ada orang tau, tapi dia mesti langgar bahu. Dua-dua me and my friend tertolak ke tepi. It was so quiet, it was dark lah juga, tapi sebab tak ada lampu apa semua, so kita orang pun cuak, we really panic gila-gila. And then we terus lari turun ke bawah and then tak berani nak naik atas. So I settle all my work dekat level 5 apa semua tu. Time untuk nak balik lah. Time untuk nak balik ni barang kita orang semua ada dekat level 6. So bila dah naik kat level 6 tu memang nak kena naik atas balik lah. Kita naik balik, 2 orang juga naik lift, ambil barang cepat-cepat, lampu, aircon, segala PC apa yang ada kat situ semua tak tutup. Itu just belah macam tu je. Kita turun lift lah, pergi daripada level 6 pergi ke level 1. Spider. Bang, sana sikit bang. Sorry.
So daripada level 6 turun ke level 1, hanya kita orang dua je dalam lift tu. Kita orang tekan the button to level 1, the lift stops at level 3. Level 3 and then buka, it was pitch black, tak boleh nampak apa langsung, tak ada lampu, hanya lampu yang daripada lift tu saja. So lampu tu pun keluar daripada lift tu pun yang sama-sama tak nampak apa, boleh nampak floor je lah kat luar tu. Tapi kita boleh dengar suara perempuan gelak macam macam tu. So mula dengar macam kuat tu kuat, tapi tak macam jauh tau, kuat tapi jauh. So as the lift punya door nak tutup, dia makin lama makin rapat, makin lama sound tu makin dekat, suara perempuan gelak tu makin dekat. That's the time where kita orang betul-betul dah actually literally pucat lah. Kita pucat masa kita orang keluar daripada lift level 1 tu. Guard semua tanya, okey tak? Korang okey tak? Apa semua ni kan? Kenapa ni macam ni? Tak ada bang, tak ada apa kot. And then we went our separate ways lah, balik lah. Kita orang dua ni, I don't know about him lah, but if I'm not mistaken, dia demam, aku pun demam. So because tak tahulah nak kata macam, sebab dekat office dekat menara tu, diorang kata dulu ada tanah perkuburan. Biasalah kan, benda-benda macam mesti ada kan. Tapi tak sure lah if it's true or not. But ada juga story yang the park guard tu kata dekat menara tu ada macam waterfall. Okay, so satu hari tu, satu malam tu lah, pukul 3 macam tu, dia nampak ada perempuan mandi. Pak guard ni lah nampak perempuan mandi. Tu dia kata, dia marah lah kan, macam tak boleh mandi kat situ apa semua. So still mandi juga. So dia pergi dekat lagi, tak boleh mandi ke apa semua. Yang ni tempat apa ni, bukan tempat mandi ke apa kan, tandas ada kat bawah. Buat tak layan lagi. Dia pergi dekat as macam like 2-3 kaki macam tu punya dekat tu. Dia kata, woi, ni tak boleh mandi lah. Perempuan tu pusing, tak ada muka. Kawan tu terus demam. Banyaknya spider. Okay. Sorry. Terkejut sebab dia tengok muka perempuan tu tak ada. Dia demam for 2 weeks, 2 minggu. So kita pun dapat tahu sebab dia lama tak datang. And then macam for me, I selalu lepas habis kerja, I will lepak dekat lobby bawah tu, vape ke, smoke ke apa ke, sembang-sembang sekejap. So diorang pun nanti ada jugalah. So but for 2 weeks tak jumpa. So bila tanya dah jumpa tu, baru dia cerita. Tu pun it took him quite some time lah untuk nak cerita dekat kita orang what actually happened. Kenapa dia tiba-tiba sakit macam tu. Sakit dia bukan jenis sakit yang macam demam biasa ke, demam COVID ke apa ke. Dia kata lagi teruk sebab selama 2 minggu tu dia shivering sahaja. And then peluh, demam sejuk, shivering. And then dia macam tak boleh tidur, tak boleh makan sangat. Dia cuak lah agak kan. Yang tu dekat office sana tu memang agak keras lah. Because ada juga yang diorang kata pasal, okay lah, this one yang parking punya ni, punya isu pun ada juga. Sebab dekat menara Filio tu kan, part tu, dia ada 4 levels of underground parking. Dia ada B1, B2, B3, B4. So ada this one of my colleague juga, dia balik from assignment. He was very tired macam mana apa semua tu. Usually dia akan park dekat B1 lah, ataupun dekat lobby. But this time around dia terlampau penat ke apa, dia macam hilang fokus, he decided to go automatically turun sampai ke B4. Dia pergi ke B4. B4 is the lowest level and the last level. So bila B4 ni dia nak parking, lepas tu dia nampak ada satu signage tulis B5. Dia lalulah dekat ramp tu nak tengok B5 ke. Sebab dia penat sangat. Dia tengok B5 tu, it was all pitch black. Ada ramp turun ke bawah, and then dia kata dia dengar macam ada suara memanggil. So and then dia macam quickly macam dekat sini tak ada B5 ni. Apa benda aku buat ni kan? Macam mana aku boleh nampak B5 apa semua tu? And then he immediately lari nak park dekat atas. So and after that dia macam cuak jugalah for a few months untuk nak parking kereta atau motor dekat underground. B1 pun dia takut parking kat atas, ataupun dia nanti lepak dekat luar je lah. Tak nak masuk pun for a few months. And tu incident the B5 tu actually ada 2-3 orang juga yang encounter tu bila dia macam tak sedar kan. And then lagi satu dekat parking tu juga ada satu surau where it's supposed to be for public, but dia macam secluded, ceruk tau. And then the surau is right next to a toilet. So one day tu I went there
nak semayang lah, because kereta ada parking kat bawah. So nak pergi assignment, pergi semayang dulu. Okay lah, macam normal lah masuk. Masuk itu, and then my friend pun tunggu dekat ni lah. So then aku masuk, pergi semayang apa semua tu. Time kita seorang-seorang kan, kita dah kat takbir kan. Lepas tu rasa orang tepuk. Orang tepuk bukan yang macam yang tepuk perlahan-lahan ke, tapi yang macam tu. Tak kuat lah, boleh rasa lah. So macam okay lah, kita pun alhamdulillah kuat lah kan. Jadi imam kan, beri salam. Dah habis semayang, beri salam. Tak nampak orang. Lepas tu beri salam dah mana? Pun tak nampak orang. Tu tengok. Habis tu siapa yang tap aku? Sebab satunya nak masuk surau tu, pintu tu dia bunyi kan. Yang tu pun aku tak terfikir juga, sebab bunyi pintu tak ada, orang masuk tak ada. And then masa orang keluar pun pintu kena buka kan, bunyi juga tapi tak ada juga. So that's the part where it triggers me that okay, it was something else lah. But bersangka baik, mungkin jin-jin yang Islam lah kan, tak adalah yang jahat-jahat ke apa ke. Tapi after that tu cuak jugalah kan. Lepas tu terus semayang kat tempat lain lah. Cuak jugalah. Bukan cuak juga, memang cuak lah. Time tu kalau ikut kira telur aku tu dekat dalam kereta dah. Tapi kau semayang dulu bang, saya adik pergi tunggu dalam kereta. Dia punya cuak punya ni lah. Banyak stories actually yang macam orang jalan dekat dalam office, bila kita pusing tak ada orang kan. And then komputer tiba-tiba on, because for me I banyakkan kerja malam. I OC lah, officer in charge for assignment. So kadang-kadang tu adalah kita duduk sampai late night, pukul 12, pukul 1. Tapi ada jugalah few stories yang staff kawan-kawan lama yang kena attack in the broad daylight. Time pukul 2 tengah hari macam tu, dia tengah shoot dekat, banyak kan jadi dekat this parking lot lah, dekat level B1, B2, B3, B4. Dia tengah gulung kabel ke apa ke. So adik dia kata, kawan-kawan dia, tak apalah korang pergi makan dulu, aku gulung kabel ni jap, simpan barang, lepas tu aku jumpa dekat kedai mamak kat depan tu. Dia gulung kabel, pandang the floor right, tengah gulung. Lepas tu dua kaki datang, macam masuk kaki lah, slipper apa kasut kan. Tak apalah, kau pergi makan dulu. Dia tak pandang pun. Tak apa, kau pergi makan dulu, sekejap lagi aku datang. Lepas tu kaki tu keluar daripada dia punya eye punya view tu, immediately dia angkat kepala, tak ada orang depan. Sedangkan parking tu punya besar, kalau orang tu jalan dah jauh tu pun mesti boleh nampak kecil, mesti nampak ada orang. Tapi ni keluar je dia angkat, tak ada orang, which is like very dekat lah. Memang banyak gila lah dekat toilet pun ada. Toilet, because aku ni jenis, yalah kita kan B40 kan. B40 ni toilet apa yang kita dapat pakai tu, toilet tu je lah. So try lah masuk toilet level-level atas, bos tu semua. Dekat level atas ni diorang kata ada seat yang ada plastik tu. Biasalah, orang biasa kan, kita jakun lah kan. So tak try pergi tengok agak macam mana dia tukar plastik tu kan. So dah habis guna, tekan button tu, so plastik tu tukar. Record video time tu, record video, dia dah habis tukar je. Lepas tu aku gelak macam tu. Kita seronok lah. Lepas tu tunjuk kat member, wih tengok weh, toilet dia canggih tu. Tu member tengoklah video tu, dia notice lepas aku gelak tu yang I was inside the toilet seorang, tak ada orang lain. And then toilet tu bukan jenis yang macam toilet besar yang boleh ada echo. So bila toilet tu, bila aku dah gelak so, lepas tu dia, my friend ni, dia dengar ada orang gelak extra. So bila aku cakap dia mungkin echo kot, dia kata cannot be, sebab echo mesti dia ada. Dia makin lama makin dia kuat daripada slow kan, dia fade out lah. Us being a videographer, so kita orang decided to buka the video yang I record on my phone on Premiere Pro. So kita nak tengok dia punya sound wave tu, sound wave tu lah. So part yang aku gelak tu ada sound wave dia, and then flat dead punya, tak ada sound. Lepas tu 2 seconds after that, kalau echo dia daripada besar dia kecil sound wave dia kan, ni stop. Lepas tu
flat straight line dekat soundbar tu. So memang actually we caught something lah, but dari segi sound tu yang okay lah. So because after banyak sangat, mungkin sebab pergi assignment apa ni, ada orang mati ke apa kan, and then kadang-kadang kita pun balik malam kan, mungkin ada benda-benda ikut lah. So after that, adalah a few friends of mine cakap, kalau boleh, kalau balik juga time maghrib tu, jangan masuk rumah daripada pukul 7 sampai pukul 8 kan. Kalau sampai rumah sebelum pukul 7 boleh masuk terus, and then jangan keluar. And then kalau sampai 7.30, tunggulah setengah jam, pukul 8 baru masuk rumah. So and then of course lah, everyday bila keluar baca doa apa semua tu, because kerja as media ni memang tak tentu arah kadang-kadang kan. Macam-macam tempat kita pergi, ikut Waze pun keluar-keluar tanah perkuburan banyak kali lah, macam-macam lah, masuk ikut jalan kampung lah, jalan hutan lah, apa semua tu memang dah ada dah. So memang banyak lah benda, banyak benda yang boleh ikut, banyak faktor lah, banyak faktor yang kita boleh kena benda-benda macam ni kan. So after amalkan, baca doa sebelum pergi kerja, pergi nak balik ke, nak buat apa-apa, nak masuk kawasan ke, and then dia pukul 7 sampai pukul 8 tu kan, alhamdulillah until today tak ada lah, until today tak ada. So far yang creepy tak ada lah ya. So semua yang macam normal lah, macam normal. Yang tu agak ni lah, mungkin cara kita lah kan, and then maybe cara aku cakap ke kan, masuk kau seorang kan, kan, manalah nak tahu kan, menghajar ke, diorang tak suka ke apa kan, ada je lah. Tapi itulah, cuak jugalah, but it's an experience. Jadi itulah kisah pengalaman seram pejabat daripada saudara Mox kita. Alamak, aku yang paling takut yang cuit tu. Yang kau tengah solat dekat surau, tiba-tiba ada benda cuit kau daripada belakang apa semua, seolah-olah macam solat sekali kan. Walaupun kita tahulah itu jin Islam apa semua, tapi kau bayang, kau solat seorang, tiba-tiba kau rasa macam ramai je jemaah kat belakang. Ui, silap-silap kau dah tak khusyuk dah. Silap-silap surah pun kau dah tunggang terbalik dah aku rasa. Tetapi apa pengajaran yang kita boleh ambil, kita ambil lah. Betul cakap dia, kalau kita pergi kerja tu, janganlah lupa baca doa untuk pergi kerja, doa supaya Allah pemudahkan segala urusan. Sebab bila kita bekerja ni, ia merupakan salah satu amal ibadah juga. Sebab kita mencari rezeki, kita mencari nafkah untuk anak bini kita kan. Jadi apa kata kita tambahkan pahala kita dengan kita niatkan urusan kita tu hanyalah kerana Allah, kita nak mencari rezeki supaya kita dijauhkan daripada musibah-musibah ni semua. Alright. Hi guys, so intro, outro tadi aku tak sempat nak buat, aku minta maaf sebabkan aku pun tak tahu kenapa. Ini aku rekod guna phone sebab bateri kamera aku memang dua-dua dah habis. Lepas tu dengan lampu aku terpadam, termasuk juga bateri kamera semua terpadam sekali. So aku minta maaf, aku harap korang dapat segala pengajaran daripada Mox, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum. I will see you again in the next video guys.